Khamis, insyaAllah kita akan bersama dengan Islam Agamaku. Dan di studio waktu ini bersama-sama dengan saya tetamu yang akan diperkenalkan sebentar saja lagi, yang merupakan panel dakwah mu'alaf di bahagian pembangunan insan MAIS. Untuk itu saya alu-alukan kehadiran Cik Hamidah Ng Mei-Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Ya. Ni hao ma? Hao. Alhamdulillah. Dan waktu ini Cik Hamidah, mungkin sebagai permulaan pertemuan kita, pendengar-pendengar kita pun nak tahu juga latar belakang sedikit sebanyak berkenaan dengan Cik Hamidah. Mungkin kita boleh mulakan dengan pengalaman pertama. Mula-mula terasa hati nak peluk Islam macam mana? Mungkin boleh dikenalkan dengan nama dahulu. Menarik sebenarnya nama. Saya nak dengan nama dahululah. Bagaimana mendapat nama Hamidah Ng Mei-Ki sebenarnya? Mungkin boleh diceritakan pada pendengar-pendengar. Nama asal saya adalah Ng Mei-Ki. Kalau bahasa Mandarin ialah Huang Mei-Qi. Mei itu maksudnya cantik. Masa kecil, adik saya pernah tanya ayah, mengapa nama kita adalah Mei-Ki, Zhonglei, Zumiao? Lepas tu ayah kata, sebab yang tanya tu ada bungsu. Ayah kata, sebab kamu ni sifat kurang air. Jadi feng shui kata kena letak air dalam nama. Jadi dia panggil Zumiao. Abang kamu dia jenis kurang api, jadi panggil Zhonglei. Lepas tu adik tengok kakak, mengapa kakak panggil Mei-Ki? Lepas tu ayah kata, kakak kurang cantik, jadi kakak panggil Mei-Ki. Itulah. Tapi saya rasa ayah saya kurang je lah. Jadi itulah nama asal saya, Ng Mei-Ki. Nama Islam saya adalah Hamidah. Saya masuk Islam di Shah Alam. Ketika saya masuk Islam, sebenarnya saya tak tahu kena tukar nama. Saya ingat datang daftar untuk masuk Islam je. Ketika umur berapa tahun? Masa tu umur 22. Lepas tu bila ustaz tu tanya, apa nama Islam kamu? Ustaz tu namanya Ustaz Noli. Lepas tu saya pun kena tukar nama ya. Ustaz tu kata ya. Saya tak ada idea langsung, sebab masa itu sebenarnya saya tak kenal siapa-siapa. Saya hanya kenal Nabi Muhammad saja. Lepas tu saya teringat ketika saya di Tatika, saya pernah tanya budak, mengapa nama mereka ada Muhammad Daniel, Muhammad Adam? Lepas tu budak-budak tu jawab, sebab Muhammad itu adalah Nabi kita. Jadi nama kita ada Muhammad. Jadi bila saya masuk Islam, ustaz tu tanya saya, apa nama Islam? Saya pun teringat cerita ni. Jadi saya pun bagi tahu ustaz, saya nak panggil Muhammad. Lepas tu ustaz tu kata, tak boleh, you tak boleh panggil Muhammad. Lepas tu dia kata Muhammad tu adalah untuk lelaki. Kalau nak, you panggil lah Hamidah. Hamidah dengan Muhammad sama je. Hamidah untuk wanita. Itulah mengapa saya pilih nama Hamidah. Alhamdulillah, jadilah namanya Hamidah Ng Mei-Ki hari ini kan. Mungkin Cik Hamidah, itu satu cerita yang sangat menarik kepada anda waktu ini di luar sana juga. Boleh sama-sama jika ingin berinteraksi dengan Cik Hamidah waktu ini, boleh hubungi kami di 0362051500 ataupun boleh titipkan pesanan ringkas anda dengan menaikkan IKIM, mencaratkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh sama-sama kongsikan di Facebook IKIM FM waktu ini untuk sama-sama kita kongsikan dengan tetamu kita waktu ini, Cik Hamidah Ng Mei-Ki. Dan itu tadi berkenaan dengan nama. Sangat unik, sangat menarik. Dan mungkin juga nak kita kongsikan dengan pendengar-pendengar macam mana pertama kali mengetahui tentang Islam dan tertarik pada Islam itu. Saya mula kenal Islam sebenarnya dari masa belajar di Kolej Bandar Utama. Masa itu Islam bagi saya satu agama yang sangat negatif. Kebanyakan daripada media saya mengangkat agama Islam ni agama yang konot, agama yang suka berperang, agama yang tak sesuai pada zaman ni. Tetapi bila saya belajar di Kolej Bandar Utama, sana international college, jadi ada berbagai bangsa. Betul. Jadi kebetulan dalam kelas saya ada ramai orang Arab. Jadi pada mula sebenarnya saya pun tak suka sangat mereka. Saya rasa mereka kanas. Bila diorang cakap bahasa Arab, langsung tak faham apa yang diorang cakap. Rasanya kasar sangat. Saya ke? Kasar, sebab cara cakap kasar. Sebenarnya tak. Cara cakap, bila kita tak faham, kita rasa mereka kasar. Seperti orang Melayu, kalau tengah orang Cina cakap bahasa Mandarin, mungkin rasa kasar sebab tak faham. Jadi, tapi bila lama-lama kawan, saya tengok perangai mereka baik.
Jadi lama ke lama saya rasa kesian dengan mereka. Kesiannya orang baik macam ni beragama Islam. Jadi saya mulalah, saya nak tarik dia orang keluar Islam. Saya bagi tahu, mengapa kamu orang tak payah percaya agama Islam. Agama Islam ni untuk orang zaman-zaman dulu. Sekarang ni zaman ni kan orang muda-muda tak percaya dengan agama. Kita enjoy je. Ini tak payah. Lepas tu dia orang pun pelik sebab mereka pun tak pernah ada kawan yang kafir. First time dia orang ada kawan kafir. Dia orang pun dengar lah cerita mengapa Islam tu tak baik, mengapa Islam tu jahat. Okay, nanti salah satu I bagi tahu. Dia orang tanya saya, mengapa you tak suka Islam? I kata, sebab Islam, tengok di Amerika September 11, orang Islam berperang. Orang Islam bunuh orang yang tak bersalah. Lepas tu bila orang tengah, dia orang terangkan kepada saya apa sebenarnya terjadi pada kejadian itu. Mereka huraikan dalam Al-Quran. Lepas tu sikit-sikit dia orang mengenalkan saya apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan, di Iran. Nanti lama-lama saya tahu, rupanya selama ni apa yang saya terima daripada media bukan semuanya benar. Jadi pada masa itulah baru mulanya saya kenal Islam. Saya belajar dengan mereka lebih kurang 1 tahun. Lepas tu saya balik ke Johor Bahru. Okay, saya kenal seorang ustazah. Dia Cina juga. Bila dia bangsa Cina lebih mudah saya berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pun belajar dengan dia. Tetapi semakin banyak saya tanya dia, semakin banyak saya belajar. Semakin saya rasa haus, tak cukup. Semakin banyak soalan saya nak tanya. Kalau ustaz-ustaz yang pernah ajar saya memang tahu sikap saya terlalu banyak soalan. Sebab nak tahu kan, Lepas tu saya semakin rasa macam tak cukup. Saya rasa tak puas hati. Kadang-kadang penerangan dia saya tak puas hati. Semakin banyak saya nak tahu. Lepas tu Jabatan Agama Islam Johor bagi saya cadangan. Apa katanya kamu pergi belajar di institut khas untuk belajar agama. Saya setuju. Ketika itu sudah masih Islam? Belum lagi. Ketika itu belum. Tapi masa itu mereka mungkin mereka takut nanti saya keluar Islam kot. Dia orang kata kalau saya nak tahu tentang Islam boleh, saya masuk Islam dulu. Jadi dengan cara macam ni, okey, saya setuju kerana saya nak tahu tentang apa itu ialah Islam. Jadi mereka bawa saya pergi ke Shah Alam. Saya daftar pengislaman saya di Shah Alam, MAIS. Lepas tu MAIS hantar saya pergi belajar kat Kelantan. Selepas tu belajar kat Sabah Benam, Eldas. Dari sanalah saya lebih kenal apa itu Islam. Alhamdulillah, daripada sikap sebenarnya, daripada sikap nak tahu, lepas tu dengan sikap orang Islam tu sendiri bagaimana nak tahu lebih lanjut lagi kan. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita kongsikan waktu ini. Dan untuk anda kita akan berhenti rehat seketika. Banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan Cik Hamidah kita. Menarik sekali cerita-ceritanya. Dan pada anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Semuanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita berjauhan, masih ku rasa hangat kasihmu ayah. Betapa ku rindukan redup wajahmu hadir menemaniku. Terbayang aku telah tahu setelah aku tidak dapat memandang wajahmu. Oh ayah, maafkanlah anakmu. Terima lapar dan dahaga, rela berpayah setianya ayah. Empat Ayah, engkaulah inspirasi hatiku.
Pilihan utama anda tentunya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini bersama dengan Islam Agamaku, bersama dengan tetamu kita Cik Hamidah Earl Meki. Dan tadi kita dah dengar cerita daripada Cik Hamidah sendiri berkenaan dengan mula-mula tergerak hati dan juga mula-mula mengetahui dan juga tertarik tentang Islam. Dan mungkin waktu ini bila dah masuk Islam, dah memeluk Islam, dah menjadi seorang Islam, ya, mualaf saudara baru ketika itu, mungkin ada pengalaman yang mungkin nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar kita waktu ini. Silakan. Okey. Selepas saya masuk Islam, saya dihantar ke Kelantan, Pekim untuk belajar IDIP. Masa itu ya, selalunya ustaz akan kata, oh, bila kita dah masuk Islam, untungnya sebab semua dosa dah dimaafkan, bersih seperti kain putih. Macam kalau bayi baru lahir. Ya, macam bayi baru lahir. Kalau meninggal, masuk syurga terus. Masa itu saya pun selalu fikir, ayo, mengapa saya tak mati ketika itu, Kalau baik kalau Allah ambil nyawa saya. Saya selalu berharap, ayo, kalau saya meninggal awal. Tetapi sehingga suatu hari saya jumpa satu ayat. Okey. Ayat tu surah 29. Okey. Bermaksud, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Masa itu baru saya faham, astagfirullah, mengapa saya berharap macam tu. Kerana sebenarnya selepas itu baru saya faham, sebenarnya Allah telah kurniakan saya macam-macam nikmat. Kehidupan saya, nyawa saya, segala apa yang saya ada, tak ada satu pun yang milik saya. Okay, tak ada satu pun yang milik saya, sebab semua datang daripada Allah. Kecuali satu benda je milik saya yang bukan datang daripada Allah, iaitu dosa kita. Masa itu sebenarnya sebab perlu saya sedar, saya belum lagi buat apa-apa untuk Allah. Segala apa yang saya lakukan adalah untuk saya diri sendiri. Saya solat, saya puasa, saya tutup aurat, semua ni kerana saya takut masuk neraka. Tak ada pun satu perkara yang saya buat kerana semata-mata kerana saya cinta Allah, jadi saya lakukan. Jadi masa tu baru saya sedar berapa teruknya bila kalau saya rasa, oh, saya sudah cukup. Sebenarnya tidak. Okay. Bagi kawan-kawan saya yang sudah masuk Islam, ya, sebenarnya saya tahu, sebab saya sendiri pun melalui jalan tu. Saya tahu berapa susahnya kita nak tinggalkan keluarga, nak tinggalkan kehidupan yang sebelum ini. Lepas tu kita pergi satu kehidupan yang baru. Banyak benda kita kena korbankan. Tetapi jangan lupa, pada asalnya sebenarnya kita tak ada apa-apa. Walaupun roh kita pun bukan milik kita. Selepas Allah telah anugerahkan kita sekarang ini, tak Allah memberi kita hidayah. Jadi saya baru sedar patutnya kita kena mencari keridhaan Allah. Okay. Kalau tidak, kita mensia-siakan segala nikmat Allah. Itu dia. Dan waktu ini juga itu tentang apa yang dia lalui, ya, ketika ini. Sebab saya dengar, ya, sedangkan kita seorang Islam pun kadang-kadang tak terfikir perkara-perkara serupa seumpama itu ditanya kepada Cik Hamidah kita, kerana mempunyai pandangan yang sebegitu, ya, sangat mendalam. Dan bila masuk Islam dan bekerja di bahagian sebagai panel dakwah mu'alaf, ya, mungkin juga boleh kita ceritakan di sini bagaimana sebenarnya bila tadi Cik Hamidah cerita bagaimana rasanya sesudah memeluk Islam, bagai kata orang tu kain yang bersih, dan juga pelbagai lagi tanggapan dan juga perasaan tu. Mungkin juga nak diceritakan bila di panel dakwah mu'alaf ni banyaklah kata orang tu mengendalikan kes-kes sahabat-sahabat mu'alaf. Mungkin boleh juga dikongsikan antara yang menarik sebenarnya tentang sahabat mu'alaf ataupun masalah-masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Terutama sekali kalau kita dengar di Facebook waktu ini pun Cik Wan Muhammad nyatakan bahawa pandangan ibu bapa, adik-beradik apabila mengetahui
ini Cik Amidah memeluk Islam. Mungkin bukan saja Cik Amidah sebenarnya. Banyak lagi rakan-rakan mualaf yang lain menghadapi perkara yang sama. Mungkin boleh bantu. Ya, pada mulanya saya masuk Islam, saya tak beritahu kepada keluarga saya pun. Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu mereka, sebab saya sendiri pun sangat benci dengan Islam. Keluarga saya pun tak suka. Jadi tetapi masa saya tukar IC, surat tukar IC tu hantar ke rumah saya. Kebetulan saya di rumah. Lepas tu ayah saya pula dapat surat tu. Ayo, pagi-pagi saya bangun, ayah saya tanya saya, siapa itu Hamidah? Terkejut saya. Ayo. Lepas tu saya cakap tak tahu, tak kenal. Lepas tu ayah kata, nak tipu lagi? Dia campak surat tu di depan mata saya. Nah, tak masuk Islam, nak tipu lagi. Lepas tu dia nak pukul saya. Masa tu saya takut lah. Mak saya sudah tahu. Saya yang bagi tahu mak saya. Mula-mula mak saya pun tak boleh terima. Okay. Masa tu mak saya pun kita takut lah, ayah nak pukul saya macam mana ya. Lepas tu kebetulan masa tu ada customer datang rumah nak tengok katalog. Jadi ayah saya kena layan customer. Jadi dia terpaksa biarkan saya tak jadi. Biar dulu sebab customer datang. Masa itu mak saya kata cepat ambil baju, cepat. Dia terus hantar saya ke bus station. Saya sampai bus station Tun Aminah di Johor. Sebab tu mak saya tinggal saya. Mak kata, I kena balik, nanti ayah marah. Saya tinggal sana, saya beli tiket, saya pergi Kelantan. Masa tu saya nangis lah. Saya nangis seorang-seorang di bus station sana. Lepas tu makcik-makcik yang jual makanan tu tengok, tanya, mengapa kamu nangis? I cerita lah, masa Islam ayah saya nak pukul saya. Masa tu macam ni lah pada mulanya. Tapi kalau adik saya, mereka okey je. Sebab diorang muda kan, diorang lebih open minded untuk terima pilihan saya. Diorang kata yang penting kakak sendiri pilih, dan apa-apa yang berlaku kakak kena tanggungjawab sendiri. Mak saya pula, sebenarnya sebelum saya masuk Islam, saya bukan anak perempuan yang baik. Kalau mak kata apa, saya lawan. Saya selalu lawan cakap mak saya. Memberontak gitu orang. Ya. Ayo. Tetapi lepas masuk Islam, oleh kerana Islam kata, apa-apa yang ibu ayah kita cakap, selagi apa yang mereka suruh kita buat tak langkah syariat Islam, kita kena ikut. Jadi walaupun kita masam muka pun tak boleh. Jadi bila saya tahu, saya memang tak berani buat perangai yang tak baik depan ibu ayah saya. Jadi lama ke lama mak saya, mungkin dia rasa lah saya semakin lain. Saya tak macam dulu. Satu hari I telefon mak. Masa tu mak kita cerita lah. Lepas tu mak tanya lah, mengapa kakak ni nak masuk Melayu? I cakap, I bukan masuk Melayu, saya masuk Islam. Tak sama. Lepas tu nanti lama mak cerita lah, yalah kakak pun semakin jadi baik. Nanti mak saya nangis lah. Dia kata yang penting kakak jadi baik lah. Dan masa mak saya pun terima lah. Waktu bila sebenarnya Cik Amidah mula memakai tudung dan pakaian yang selengkapnya sebagai seorang Islam, menutup aurat? Sebenarnya masa saya mula masuk Islam, bila mereka kata nak hantar saya pergi Kelantan, kena pakai tudung labu tu, saya cakap, pakai tudung macam ni? Saya memang tak boleh terima. Sebab tu saya cakap dengan warden tu, saya akan pakai kerana kamu orang paksa saya. Bila saya keluar daripada sekolah tu, saya takkan pakai tudung. Saya takkan pakai. Tetapi bila kita pergi belajar, bila kita betul-betul kenal Allah, betul-betul kenal, jadi sekolah saya pakai tudung lah, jangan risau. Alhamdulillah, hidayah. Saya mula pakai. Sebenarnya saya masuk Islam, saya memang terus tutup aurat. Tapi pada awalnya saya dipaksa, kerana kalau nak belajar di IDIP kena pakai tudung lapor tu. Tapi masa tu saya pakai kerana saya dipaksa. Tapi selepas itu saya pakai kerana saya tahu saya hamba Allah. Saya tahu itu memang satu kewajipan untuk saya. Dan saya tahu saya pakai kerana Allah. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita mengalu-alukan juga panggilan daripada pendengar-pendengar untuk sama-sama berkongsi dengan kita di Islam Agamaku bersama dengan Cik Amidah di 0362051500 dan juga di SMS kita taikan IKIM, jarakan persoalan anda dan hantar ke 39111 ataupun boleh tinggalkan komentar anda menerusi Facebook IKIM FM. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan pendengar kita yang sama-sama bersama di SMS waktu ini, daripada Roslan Cik Mat.
kita tanya pada Cik Hamidah ya. Bolehkah Cik Hamidah guna segala pengaruh dan kebijaksanaan Cik Hamidah ni dalam Islam menarik ramai lagi non-Muslim masuk Islam? Mungkin ada boleh dibantu sedangkan sebab Cik Hamidah juga berada di bahagian pembangunan insan MAIS ini. Okey, ya, Roslan. Roslan, Cik. Roslan, okey. Saya tak bijak. Saya pun tak boleh mempengaruhi apa-apa. Kerana sebenarnya hidayah itu datang daripada Allah. Dan sini dia kata, maaf saya sendiri tak mampu buat macam tu. Tidak, jangan fikir macam tu. Sebab kamu juga adalah hamba Allah. Kita semua orang adalah hamba Allah. Kita diperintahkan menjalankan tugasan tu je. Tetapi akhir itu percaya ke tak percaya, mereka dapat hidayah ke tidak, sebenarnya itu adalah urusan Allah. Allah yang berhak memberi hidayah. Tetapi kalau awal-awal lagi kita sudah fikir, oh ini tak boleh, saya ni tak boleh lah, saya tak patut nak cakap tentang Islam. Astagfirullah. Jadi ada ke kamu nak jawab macam ni di depan Allah? Ada satu cerita, ustaz saya yang cerita kepada saya. Dia kata ada satu kisah, ada satu pembantu, dia dibayar gaji, kerja dia adalah mop lantai, cuci tandas, kemas dapur, bilik, semua tu lah, lima tugas lah. Lepas tu satu hari tuan rumah tu dia nak keluar, jadi dia serahkan anak dia, minta pembantu rumah tu tolong jaga. Lepas tu budak tu dia pun main di tepi kolam ikan. Lepas tu pembantu rumah tu dia pun buat kerja dia lah, mop lantai, basuh, cuci tandas, kitchen. Okay. Lepas tu budak tu main, tiba-tiba dia jatuh ke dalam kolam ikan tu. Lepas tu pembantu tu biar je, sebab dia fikir itu bukan kerja saya dibayar RM550 adalah untuk mop lantai, cuci tandas, bukan untuk jaga budak. Lepas tu bila tuan rumah tu balik ke rumah, dia tanya, mana anak saya? Pembantu rumah tu kata, mungkin di dekat kolam ikan sana kot. Bila tuan rumah tu jumpa anak dia telah mati, meninggal. Lepas tu tuan rumah tu tanya pembantu rumah, mengapa kamu tak jaga anak saya? Pembantu rumah tu cakap, saya dibayar RM550 adalah untuk mop lantai, cuci tandas, basuh, cuci kitchen, semua tu lah. Okay, apa perasaan kamu bila kamu mendengar cerita ni? Bagaimana pula dengan kita? Nanti suatu hari kita semua akan menghadap Allah. Nanti Allah tanya, tak ada ke kamu nampak di luar banyak maksiat? Ada ke kamu akan jawab dengan Allah, ya Allah, kerja saya hanyalah solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, menunaikan haji, itu je. Itu bukan urusan saya. Adakah kamu akan jawab demikian? Saya rasa tak tentu, tidak. Jadi kita semua orang bertanggungjawab dakwah. Dakwah itu tak semestinya kamu pandai bercakap macam-macam. Saya sendiri pun tak pandai. Tetapi kita, yang penting kita niat setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap pilihan kita yang melakukan itu niat ikhlas kerana Allah, kerana ingin mencari keridhaan Allah. Jadi ramai orang yang bukan Islam, mengapa mereka berpandangan negatif terhadap Islam? Kerana mereka tengok orang Islam sendiri pun tak ada beza dengan mereka. Kerana orang Islam sendiri pun tak ada contoh apa itu Islam, tak nampak. Jadi jangan kita fikirkan, macam mana I nak cerita tentang Islam kepada kawan Cina saya, kepada macam ni, macam tu. I tak pandai lah nak cerita. Kamu fikirkan kamu diri sendiri je. Kamu telah menjalankan kehidupan kamu sebagai seorang Islam ke? Okay. Kalau kamu betul-betul mengamalkan apa yang Islam ajar. Okay. Sebab dakwah mengguna akhlak adalah paling berkesan. Jadi insya-Allah orang akan nampak, kerana hidayah tu adalah Allah yang beri. Kita cuba menjalankan tugas kita je. Itu dia. Dan waktu ni kita nak ambil panggilan di talian untuk sama-sama kita kongsikan persoalan mereka yang insya-Allah akan dijawab oleh Cik Hamidah kita waktu ini di talian. Yang pertama waktu ini, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Aziz bin Abdullah. Ya, Encik Aziz, silakan. Saya memang tariklah dengan rancangan ni. Jadi, yang siapa nama dia? Hamidah.
Hamidah Puan Hamidah Cik Hamidah. Cik Hamidah. Mm-mm. Apa khabar Cik Hamidah? Apa khabar? Sehat. Sihat, Hao. 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 Ni hao. Ya, ni hao. 很开心可以打电话给你哦。哦，你是华人，对了对了，你是马拉。一样啊，我们两个一样啊。Okey, kalau kita cakap bahasa Cina, yang lain Saya pun tak faham. Silakan Encik Aziz. Okey, nak tahulah sebenarnya pada kali pertamanya apa yang membuka yang terlintas di fikiran Cik Hamidah untuk memeluk agama Islam sebenarnya. Di mana nak mencipta kekuatan dan nak meneruskan hidup sebagai seorang Islam. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawab oleh Cik Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana mula-mula terlintas? Tadi mungkin dah diceritakan juga macam mana mula-mula terlintas dan bagaimana nak dapatkan kekuatan dalam ketika beragama Islam ini. Okey. Saya baca Quran. Okey. Al-Quran mula-mula turun, katanya Allah bagi ayat pertama adalah Iqra, iaitu baca. Jadi ilmu sebenarnya sangat penting. Okey. Bagi saya, seseorang akan pakai tudung, solat, semua tu dengan ikhlas apabila dia ada ilmu. Ilmu terhadap mengenal Allah, ilmu mengenal diri sendiri. Pada mulanya, bila ustaz bagi tahu, oh kita ni adalah hamba Allah, dalam hati saya cakap, hamba? Mengapa saya ni hamba? Tak boleh terima. Sebab kita memikirkan hamba kan. Mengapa ustaz kata kita ni hamba Allah? Saya tak faham. Tapi bila lama-lama saya belajar, baru saya faham. Ya, kerana segala apa yang kita miliki adalah Allah bagi. Jadi kita ni hamba. Bila saya mengerti, rupanya saya ni hamba, jadi baru saya bersyukur. Alhamdulillah. Tak begitu banyak nikmat Allah memberi saya. Dan nikmat yang paling besar adalah saya mengenal dia. Saya mengenal Allah. Jadi bila macam ni saya berfikir, kalau Tuhan saya begitu sayang saya, begitu cinta saya, adakah saya mensia-siakan segala-gala apa yang dia bagi? Jadi saya bila macam tu, saya selalu berfikir tak patutnya saya mensia-siakan apa-apa yang Tuhan saya bagi saya. Saya kena gunakan segala apa yang dia bagi saya untuk mencari keredaan dia. Jadi bagi saya, kena banyak belajar, banyak baca dan banyak berkawan dengan orang yang berfikiran positif. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita nak kongsikan juga daripada rakan pendengar kita di Facebook, daripada Jabar Ima tanya, kata Assalamualaikum Sister Hamidah Miki, kata saya kagum dengan Cik Hamidah. Sebenarnya nak tahu bagaimana Cik Hamidah menerangkan kepada kawan-kawan dan keluarga yang sangat kata orang tu bertentangan dengan Islam, semoga terus menggali ilmu Islam yang luas ini, terus berjuang untuk Islam juga. Itu doa beliau. Maknanya bagaimana sebenarnya kita dah masuk Islam ya, dalam bangsa yang sebelum ini bangsa Cina, dan mungkin kita faham agama bangsa tersebut dan kita sudah beragama Islam, mungkin nak dikombinkan ataupun bagaimana cara nak tackle perasaan ataupun tanggapan buruk mereka tentang agama Islam. Sebagaimana Encik Hamidah nyatakan sebentar tadi, awal-awal pun dah dikatakan sebelum ni memang tak suka Islam. Jadi bagaimana nak tackle perkara-perkara seperti itu? Okey, sebenarnya kawan-kawan saya ramai pun terkejut juga, kawan-kawan Cina, sebab diorang tahu saya sebenarnya tak suka dengan Islam sebelum ni. Orang yang paling benci dengan Islam masuk Islam. Jadi pada mulanya saya pun tak tahu macam mana menghadapi mereka, kerana masa tu saya pun masih lagi lemah. Saya ilmu tentang Islam pun tak banyak, walaupun sekarang pun tak banyak. Masa tu pernah kawan saya hantar gambar babi bagi saya, hantar stupid, macam-macam. Tapi saya diam je, saya pilih diam je. Okey, lepas tu sekarang tak mulalah saya kontak dengan kawan-kawan saya yang di kampung. Okey, bagi saya yang penting akhlak kita. Kalau akhlak kamu tak baik, kamu cerita macam-macam pun orang takkan terima. Itu dia kan. Yang penting akhlak kita kena betul dulu awal-awal. InsyaAllah itu dah bagaimana yang ibu pada Cik Hamidah sendiri lihat. Yang penting kakak jadi baik.
Kan, maknanya nampak kebaikan dalam Islam itu yang telah mendidik diri Cik Hamidah untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan menjadi anak yang baik sebenarnya dalam secara tidak langsung. Boleh saya tambahkan satu tak? Tadi yang soalan untuk menguatkan. Lagi satu, saya nampak ramai mu'alaf bila mereka masuk Islam terlalu bergantung kepada bahagian mu'alaf. Sebenarnya bagi saya lah, saya sendiri selalu pergi surau, pergi masjid. Kawan-kawan saya di Shah Alam kebanyakan makcik-makcik. Sebab kebanyakan kalau surau masjid kebanyakan makcik-makcik jangan pergi. Sinonim dengan makcik-makcik sebenarnya. Kawan-kawan saya. Maksud pernah ada makcik tanya, pergilah kawan dengan orang muda, mengapa selalu? Tapi bukan saya nak macam tu, kerana orang muda-muda jarang nak pergi masjid. Bagi saya nak bertambah kekuatan, kita kena selalu pergi masjid, pergi surau. Sebab itu tak tempat yang baik. Sama juga dengan mu'alaf. Jangan lepas kamu masuk Islam, kamu terlalu bergantung dengan bahagian mu'alaf. Pergi kelas mu'alaf saja. Pergi join aktiviti. Apa aktiviti ada di dalam surau ataupun masjid. Sebab di Malaysia, Alhamdulillah, semua taman ada surau, ada masjid. Dan kebanyakan surau dan masjid aktif. Join program mereka. Bercampur dengan masyarakat orang Islam. Alhamdulillah. Waktu ini kita nak kongsi satu lagi pemanggil waktu ini untuk sama-sama kita kongsikan persoalan mereka di 0362051500. Assalamualaikum. Siapa tadi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Raya Kamal dari Shah Alam. Ya, Cik Raya, silakan. Alhamdulillah, Pak Sekarang Cik Hamidah. Silakan. Assalamualaikum Cik Hamidah. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah Cik masuk Islam. Dapat sinar agama. Cuba saya nak bertanya dengan you. Kita sekarang ni penduduk di Malaysia ni Alhamdulillah banyak universiti Islam dan sebagainya lah. So dari segi ilmu agama saya ingat tak ada masalah lah. Cuma sekarang ni kebanyakan kita memang banyak ilmu agama, tetapi why, kenapa masih di golongan Islam kita tak mampu untuk amal agama? Jadi kalau you punya pengalaman, you pernah Muslim dan sekarang you dah Muslim kan, so you boleh uraikan sedikit lah supaya kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri pun tertanya-tanya juga dengan kawan-kawan saya mualaf. Kita selalu tanya juga, mengapa Islam ni wujud di dalam buku sahaja? Masa saya habis belajar kat UTAS, saya pernah, sebab saya memang tak pernah join dengan masyarakat Islam. Lepas masuk Islam terus hantar sekolah untuk mualaf. Saya kenal Islam dalam buku je. Itu saya tahu, itu Islam. Bila keluar daripada masyarakat, bila keluar join dengan masyarakat, mana Islam? Tak ada Islam. Lepas tu pernah saya rasa, saya telah ditipu oleh mereka. Saya nak keluar Islam. Masa tu saya fikir, ini satu penipuan yang besar. Islam ni tak wujud kehidupan yang sebenar. Kawan-kawan saya yang lain tu, mereka pun pernah tanya saya, mengapa ya Islam ni hanya wujud di dalam buku saja, padahal hakikat kehidupan tak rasa macam apa yang kita belajar dalam buku. Tapi jangan kita lihat manusia. Kita kena tengok Islam tu sendiri. Saya rasa kemungkinan sekarang, saya tak tahu lah, saya tak pasti. Kemungkinan ramai orang yang belajar Islam, kemungkinan mereka jadikan ini satu subjek pendidikan Islam di sekolah. Tetapi cara penyampaian, bagi saya, bagaimana cara niat guru tu sangat penting. Kalau guru tu niatkan ini ialah kerja, ini kerja, jadi ini kerja lah, benda tu takkan sampai. Kalau kata guru tu menyampaikannya niat kerana Allah, jadi saya rasa akan lain. Sebab kita bukan setakat nak sampaikan ilmu, kita nak sampaikan kasih sayang. Saya tak pasti sangatlah mengapa kalau untuk asal Islam, sebab saya tak pernah belajar pendidikan Islam di sekolah. Saya tak tahu apa yang buku tu tulis semua tu. Tapi saya rasa sistem pendidikan tu mungkin ada masalah kerana kita mengamalkannya, kita belajar ni jadi satu subjek.
tetapi kita bukan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kalau kata dia pergi sekolah, dia belajar Islam dia macam ni macam tu. Tetapi bila balik rumah, lain. Mak ayah pun tak amalkan Islam, mak pun tak pakai tudung, ayah pun tak solat. Macam mana dia nak amal Islam ni? Jadi saya rasa kita jangan salahkan orang lain. Semua orang kita fikir balik kita diri sendiri. Mula dari sekarang, saya selepas saya pergi berceramah Profesor Muhaya, dia bagi tahu jangan kita salahkan orang lain, kita lihat diri sendiri. Jadi kita mula dengan diri sendiri dulu. Okay. Sebab saya rasa bila kita tak tukar, kita berubah, saya rasa mesti akan ada kesan tu kepada orang yang sekeliling kita. Alhamdulillah. Selalu saya dengar sebenarnya perkataan tu, bila kita berubah, sekeliling kita akan berubah, insya-Allah. Dan sebagai berada di panel dakwah mualaf ini, mungkin ada halangan-halangan yang Cik Hamidah sendiri hadapi dalam berdakwah sebenarnya. Okey. Saya bersyukur anak murid saya baik. Semuanya baik. Alhamdulillah. Semuanya faham mengapa mereka masuk Islam. Dan mereka datang kelas pun memang ikhlas. Masalah yang saya hadapi, saya rasa saya diri sendiri. Ilmu saya terlalu tak cukup. Lepas tu saya rasa masalah yang paling saya sendirilah, kelemahan sendiri. Kalau mualaf, saya kadang-kadang rasa sedih jugalah kalau saya nampak ada mualaf, especially bangsa Cina. Kalau mereka pergi pejabat minta duit, saya akan rasa marah. Kalau memang mereka susah, okey. Tetapi kadang-kadang yang datang tu bukan macam tu. Sebab saya bagi tahu, sebenarnya saya pernah sampai satu masa saya tak ada duit. Saya masa tu saya duduk di Shah Alam lah. Lepas tu masa tu saya tak ada duit pernah satu masa saya tak ada duit nak beli makanan. Saya tinggal duit sikit je. Duit tu nak untuk naik taksi, tak boleh guna. Saya pun tak tahu, tak malu nak bagi tahu orang lain. Lepas tu bila setiap kali saya pergi masjid selalu ada makanan lebih. Saya akan bungkus makanan tu makan. Tapi Alhamdulillah, Allah uji saya dengan ini sekejap je, berapa bulan je, 2-3 bulan je. Lepas tu semua rezeki datang dengan cara sangat murah. Saya wanita, umur saya baru 28 tahun. Saya nak tanya dengan sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam, kalau saya seorang perempuan, saya pun boleh hidup dan saya pun boleh dapatkan apa yang sekarang dapat. Kamu sepatutnya kena lagi usaha. Yang penting usaha tu, insya-Allah kan. Dan waktu ini mungkin sebagai penutupan, sebab kita pun dah sampai ke penghujung-hujung pertemuan kita waktu ini, mungkin ada nasihat-nasihat daripada Cik Hamidah sendiri kepada rakan-rakan mualaf yang lain, ataupun kepada rakan-rakan pendengar kita waktu ini yang mungkin mempunyai rakan-rakan yang beragama lain waktu ini dan mempunyai minat yang mendalam tentang Islam, bagaimana nak membantu mereka dan sebagainya, boleh dikongsikan. Pandangan ni maaf. Mungkin juga sebagai terakhir ni boleh kita bantu kalau ada rakan-rakan kita yang di luar sana, ada rakan-rakan yang berminat tentang Islam tapi tak tahu bagaimana nak memulakan langkah pertama untuk mengajar mereka ke, ataupun bagaimana, mungkin boleh dibantu rakan-rakan pendengar kita. Kalau sesiapa yang minat dengan Islam, pergilah mana-mana pejabat bahagian pembangunan insan yang dekat di kawasan kamu, sebab setiap daerah ada pejabatnya. Boleh dapatkan maklumat daripada sana, ataupun boleh pergi mana-mana masjid ataupun surau. Ketika mula bila cakap masjid dan surau ni, suka juga kadang-kadang ni ada pendengar-pendengar kita yang sebelum ni lah kan, dia kata bila pergi masjid dan surau tak ada orang. Adakah pernah dihadapi perkara seumpama itu oleh Cik Hamidah sendiri? Saya Alhamdulillah lah, sebab saya tahu pukul berapa kena pergi masjid surau baru ada orang. Jadi kalau macam ni kan, pergilah pejabat lah, pergi pejabat bahagian pembangunan insan, masa paling mudah. Itu dia. Sana kita ada kelas disediakan untuk mereka, tak kira sudah masuk Islam ke belum.
pun boleh join kelas kami. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang agama Islam. Dan mungkin sebagai kata-kata terakhir daripada Cik Hamidah sebelum kita tutup tirai Islam agamaku hari ini, mungkin boleh disampaikan kata-kata terakhir. Saya tak tahu nak cakap apa. Macam ni lah. Saya rasakan kita Siti, kalau katalah saya ada satu pen yang baru, saya baru beli, lepas tu saya guna. Selepas tu tinggal sedikit takwa, baru saya hadiahkan kepada Siti. Apa perasaan Siti? Yati. Apa perasaan Yati? Mungkin terima tapi rasa macam saya ni tak ikhlas kan. Sama dengan kita, kalau kata kita tunggu hujung hayat nyawa kita, baru kita nak cari agama, baru kita nak cari Allah. Jadi kamu rasanya apa perasaan Allah? Allah tu bukan budi kat kita apa security. Bila kita susah baru ya Allah. Sepatutnya daripada awal lagi, daripada kita muda lagi, kita kena cari keridhaan Allah. Jadi saya harapkan semua sahabat-sahabat saya, kita boleh sedar dan kita menjalankan kehidupan kita untuk mencari keridhaan Allah. InsyaAllah. Terima kasih sebagai penutup yang sangat cantik daripada Cik Hamidah Meki kita yang menjadi tetamu untuk Islam Agamaku. Sampai kita bertemu lagi di lain masa juga. Berpuluh-puluh ucapan tahniah juga daripada rakan-rakan pendengar di Facebook dan juga SMS waktu ini pada Cik Hamidah. Untuk itu sampai kita bertemu lagi lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM.